Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, sebelum kita start, macam biasa, kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So malam ni adalah malam podcast. Okay, sebelum tu jom kita layan the intro dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Tapi kali ni I macam I tengok dulu sebelum I buat apa-apa. I tengok dulu ceiling tu. Memang dia bergerak lah. Daripada satu sudut pergi ke dia ada sudut. Lepas tu this time I panggil my mum. Tapi bilik my mum I cakap datang tengok kat bilik I. Sebab masa tu bunyi tu tiba-tiba di atas kepala kita orang. Tapi dia akan duduk, dia akan berdiri dekat situ dalam keadaan macam orang tengah marah yang membara-bara tu tau, macam and this time dah ada bunyi, because I remember boleh dengar dah, instead of just rasa, instead of just bau, kali ni dia dah ada mendengus. Okay. Kalau korang tengok pada snippet aku yang sebelum ni ataupun tengok pada siaran ulangan yang sebelum ni, itu adalah Kak Katie. Dan again guys, today kita ada Kak Katie on the line dengan kita untuk kongsi dengan kita lebih banyak cerita-cerita seram daripada Kak Katie. Hello, Assalamualaikum Kak Katie. Hello, Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Kak Katie. Apa khabar Kak Katie? Baik-baik, Alhamdulillah. Okey-okey je. Okey-okey je Kak Katie tahu tak, dekat dalam The Segment ni kan, you punya peminat ramai sangat. Aduh. Peminat cerita kot, peminat cerita-cerita hantu seram-seram kot. Kan, bila I baca dengan dia punya komen-komen kan, semua orang macam encore, Kak Katie nak part 2 tau. It's like crazy punya request. Kan? I ada baca kat komen-komen tu, kelakar juga diorang ni. So macam mula-mula macam betul diorang ni kan nak part 2. So guys, kalau korang nak tahu, it took me quite some time for me to orang kata get in touch balik dengan Kak Katie. Sebab Kak Katie ni adalah suri rumah yang sangat busy, and dia sangat busy dengan dia punya aktiviti harian dia. Okay, and Alhamdulillah, okay, Kak Katie dapat spend time lagi sekali dengan The Segment, dengan korang semua, untuk kongsi lagi cerita-cerita seram dia Kak Katie. Okay Kak Katie, so I rasa daripada kita nak banyak membebel ni, why not Kak Katie just take over the stage, and the stage is all yours Kak Katie. Go ahead. Okay, thank you. Okay, hari tu kita cerita pasal rumah, and masa tu kita mula cerita masa I dah umur 17 tahun kan, dah tengah nak ambil SPM. Okay, kalau ikutkan kita I hari ni nak rewind sikit sebelum kejadian rumah tu. Maknanya ada a few kejadian yang, tapi dia tak ada kena-mengena dengan rumah, cuma benda-benda yang jadi masa I muda sikit daripada umur 17 tahun tu. Maknanya benda jadi masa sekolah rendah dengan benda jadi masa sekolah menengah rendah. Okay, right. Okay, so I mula dengan cerita I sekolah rendah dululah. So masa ni I rasa dah jadi 5. I sekolah dekat Kelana Jaya. So kat sekolah tu macam biasa, masuk persatuan,
Ada yang masuk Pandu Puteri lah, Tunas Islam lah zaman-zaman tu kan. So I pula masuk pengakap. Macam biasa pengakap ni kan ada macam-macam aktiviti, ada camping lah, whatever semua. So ada satu penggal tu, I rasa cuti penggal kot. Sekolah adakan macam perkhemahan pengakap tapi di kawasan sekolah sendiri. Maknanya kita camping tu dekat padang sekolah je. Masa tu kemah-kemah semua kat padang, and then cuma bila kita pergi toilet ke apa kena pergi building sekolah lah. Macam tu. Cuma kononnya perkhemahan tu ala-ala atas rumput padang, macam tu lah. Okay. So I tak tahu siapa yang suggest, siapa yang rasa idea ni adalah bernas. Tapi malam tu awal lagi dalam pukul 8 lebih, macam tak berapa ingat, tapi yang I tahu di awal lah. So awal dalam pukul 8 lebih macam tu, one of the teachers tu cakap, masa tengah bonfire tu, one of the teachers cakap, okay lah kita nak main menyorok-nyorok. Kami camping tak ramai pun, macam probably less than 50 people lah, less than 50 students, campur cikgu semua, less than 50. So semua orang macam diberi task, satu group ada 3 ke 4 orang yang diarahkan untuk pergi main nyorok, nanti cikgu cari. Macam tu lah. Tapi cuma boleh menyorok di kawasan padang tu. Maknanya boleh menyorok kat kawasan yang berkemah, yang kita orang pasang kemah. Cikgu memang tak benarkan pergi ke kawasan building sekolah, sebab dia tahu building sekolah tu banyak building kan. Nanti kan tiba-tiba penat pula dia nak cari whatever kan. So dia kata okay, kita main nyorok ni, tapi like 3-4 orang satu group, and boleh menyorok kawasan padang sahaja. So okay lah. Bila permainan tu start, kita pun berselerak lah nak cari tempat nak menyorok. So malam tu kawasan sekolah diterangkan, maknanya sebab ada camping semua everything. So kawasan sekolah tu dia punya padang semua diterangkan, ada lampu semua everything. Ada bahagian yang memang betul-betul cerah, ada bahagian yang macam suram-suram macam tu. Secara kebetulan dekat padang sekolah ada satu building kecil tau. Dia macam storeroom, tapi dia detach daripada building sekolah yang lain. Dia dekat penjuru padang, tapi dia tak bersambung dengan building sekolah yang blok tu lah. Oh, basically dia stand alone lah kiranya building tu. Dia stand alone. Dia macam just a small building ala-ala besar, satu storeroom macam tu. Okay, so kita semua tahu building tu kita simpan barang-barang kelengkapan sukan tau. Macam ada bola, ada hula hoop, dia barang-barang tu lah kat dalam tu. Dia kira macam storeroom untuk barang-barang sukan lah. So tak macam mana tak, I satu group 3 orang. Macam mana tak, kawan I suggest kita menyorok dalam building tu lah. Confirm tak ada orang nampak, orang tak terfikir lah nak cari kita dalam building tu. Dalam store tu lah kan. Just not even a building lah, just a small rumah store macam tu kan. Okay, dia kata kita masuk dalam tu, kita nyorok dalam tu. So kita 3 orang pun macam okay, menyelinap masuk dalam rumah tu, store tu, menyorok. Bila kita masuk kat dalam tu, dia ada macam mana sebab sekolah ni macam building lama kat sebenarnya. So dia macam buka-buka pintu tu, dia macam just satu hall je macam tu. Dia tak ada bilik-bilik semua, tak ada, satu hall je. Memang penuh dengan barang kat bawah tu. Lepas tu dia ada macam tangga untuk ke atas, pun another hall dekat atas tu. Tapi rupanya dekat tingkat atas tu, sebab kita tak nak nyorok kat bawah, sebab kat bawah tu macam obvious sangat kononnya, macam oh nanti orang buka pintu terus nampak kita, macam tu lah. So kita naik atas. Atas tu dia punya tangga pun macam very straightforward punya tangga, macam ala-ala nak naik tree house punya tangga tu. Okay, right. So kira macam you naik atas, dia tak ada pintu tau. Dia naik atas terus lantai, dia macam lubang terus lantai je. Macam naik tangga tu, panjat tangga tu dia terus lantai. Rupanya dekat atas tu dia orang campak meja, kerusi patah dengan rosak. Oh, okay, alright. Sebab dulu zaman I sekolah pakai meja kayu dengan kerusi kayu. Meja kayu, kerusi kayu yang famous tu lah kan. Yang selalu kaki patah tu. Ya, betul lah. Budak-budak kan suka duduk 3 kaki kan, lalu patah. So diorang campak kat atas tu. So kita orang macam banyak ni, macam banyak benda celah-celah kita nak menyorok ni. So dah darjah 5 kan, semua badan kecil-kecil, comel-comel lagi kan. So I sebenarnya 3 orang tu, 2 lagi tu boy lah. Lepas tu kita
Kita naik atas menyorok. So menyorok tu seorang macam menyorok dekat celah kerusi, seorang lagi jumpa almari yang sebelah. Dia macam almari kayu lama, lepas tu dia macam sebelah ada pintu, sebelah lagi pintu tu pun dah ranap. Dia masuk dekat dia masuk kat dalam tu yang dia menyorok kat belakang yang belah daun pintu tu masih ada. I pula jumpa macam di selonggok meja dengan meja yang tadi dah hempap one on top of another tu. I pun menyorok lah dekat celah, macam sengit-sengit sikit badan I kat bawah meja tu. Lepas tu tak sampai half an hour macam tu, kita orang dengar pintu bawah dibuka lah. Macam boleh dengar orang buka pintu kerang macam tu. So kita orang macam, oh shit, diam. Jangan bergerak, jangan buat bunyi. Dia orang tu tahu kita kat mana. Kita macam tu lah. So tu pun macam, okay, diam. Sebab memang tak ada lampu tau. Memang dalam storeroom tu tak ada lampu. Tapi storeroom tu ada tingkat atas tu ada tingkap. Tingkap pun jenis yang macam memang tengah-tengah je tingkap tu. Tingkap macam dia punya daun tingkap tu kayu. Building tu pun kayu. So dia punya daun tingkap tu macam tengah-tengah je, macam terbuka je macam tu. So kira daripada tingkap kita boleh nampak cahaya bulan yang masuk straight into the upper floor tu. So kita nampak sama-sama. Lepas tu mata manusia ni kan, after a while mata you adjust kan to the darkness. So walaupun awal-awal you masuk tu gelap, betul lama you macam you can make out the shape of the benda or whatever semua kan. Okay. So after a while kita pun dah familiarize ourselves with the surrounding. So kita pun dengar orang masuk kat bawah tu. Kita pun macam, okay, diam. Jangan cakap apa-apa, diam. Okay. Semua orang pun diam. Tapi dari kedudukan kita orang 3 orang ni, we all can see each other. 3 orang ni boleh nampak each other. Sebab kita dah tahu kawan kita kat mana, so kita boleh tahu kat mana kan. Nampak. So kita pun tunggu, diam je tunggu. Lepas tu kita dengar footstep naik ke atas. Okay. So kita dengar krek-krek. Oh, kita lagi excited lah, macam oh my god, ada orang nak jumpa kita macam tu kan. So kita pun macam, okay, tunggu, berjaga-jaga ni orang nak jumpa kita. Lepas tu dengar footstep tu naik tangga kan. Lepas tu sampai ke atas, footstep tu berdiri. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu dia berdiri je. Dia tak macam cari kita orang ataupun ke depan ke ambil langkah lagi ke, tak ada tau. Dia senyap je kat situ. Lama jugalah. I rasa dalam probably 2-3 minit yang macam kita tak dengar ada apa-apa. Lepas tu tak bergerak, tak ada apa movement. So kawan I yang dekat belakang almari tu jengukkan kepala dia keluar. Sebab dia pun macam muskil lah nak tahu apa benda kan. Macam tu, macam siapa jumpa kita ni. So dia pun keluarkan kepala dia. Lepas tu daripada where I was sitting or squatting tu, tengah cangkung masa tu, I nampak muka dia macam muka panik tu. Muka yang macam orang terkejut sangat-sangat tu. So I macam apa benda kan. Sebab kalau setakat orang jumpa kita, mestilah macam oh dah jumpa whatever macam tu. Tak pun macam I pun secara automatik macam keluarkan kepala I. Sekali apa yang berdiri dekat hujung tangga tu, maknanya dekat lubang naik ke atas tu, was a man wearing full pengakap uniform tau. Kita orang masa tu pakai tracksuit dengan t-shirt je, tapi this man was wearing a full pengakap uniform lah. Daripada kasut, seluar biru, baju pengakap tu, semua tali pinggang semua lengkap ni. Tali pinggang pengakap, baju kemeja dia tu dengan badge semua everything. Sampailah ke dia punya yang ada apa, dia punya macam necktie, bukan necktie, macam scarf kan dulu kan. Pengakap pakai scarf. Pakai scarf tu kan. Lepas tu that's it. Dia tak ada kepala. Kepala dia see through. Okay, so basically it's just a body, kaki standing but tak ada kepala. Tak ada. It was just standing there in full pengakap uniform. Lepas tu kawan I yang ketiga tu tak tahu apa-apa. Bila I keluar pula, bila I jenguk, I pun nampak apa yang kawan I nampak. Yang first nampak is the one yang kat dalam almari. So I rasa kita orang menjerit. I dah macam tak boleh nak recall tau what actually happened. Tapi I tahu kita orang menjerit. And then kita orang terjun tingkap. Daripada tingkat atas tu, daripada tingkat yang berlubang tu. Ya, kita orang terjun ke bawah. Sebab tak boleh turun. Dia duduk dekat lubang yang kita orang nak turun bawah tu. Yes. Dia berdiri dekat situ.
So I rasa somewhere along the way kita orang menjerit. Sebab tu kawan ketiga tu terkejut dan terkeluar daripada tempat sembunyi dia tu. And then I tak tahu siapa suggest. Yang I tahu macam seorang lompat, tiba-tiba tiga orang just lompat je turun tingkap. Dia tak fikir apa, lompat je. It was a good 1.5 tingkat tau. Tinggi tu. Tinggi, terjun ke bawah. Lepas tu lari towards the kemah-kemah yang kat padang tu. Yes. Lari sekuat-kuat hati, lari. And then kita orang dah sampai kat situ. Rupanya semua orang dah ada dekat padang. Semua orang dah tunggu kita orang. Semua orang dah mencari-cari. The whole 4 blok sekolah dah buka lampu. And we were just running sampai dekat cikgu, menangis melalak-lalak. And then it took some time for us to calm down. Yeah. And only to realise that we have been missing for the past 2 hours. Oh, lama dah hilangnya. Cuma kami rasa tak sampai 5 minit. Tak sampai, okay lah, maksimum probably 5-10 minit lah. Kita menyuruh, lepas tu kita excited, lepas tu kita dengar orang masuk pintu bawah. Lepas tu kita terus senyap. Oh. Semua kejadian ni dalam otak 3 orang berlaku dalam masa 5 ke 10 minit. Bila dah sampai padang, dah tengok commotion that happen dekat padang tu, yang semua lampu dah on, semua orang dah high alert, baru tahu yang kita orang hilang selama 2-3 jam. Oh, dah lama. Confirm cikgu panik. Memang panik kan? Lagi-lagi sebab masa I jatuh, I patah kaki and I lari. Oh. Yeah, because it's like 1.5 story. Okay. Yes. And you guys baru darjah 5 kan? Darjah 5, darjah 6. So darjah 5, darjah 6 pun tak adalah tinggi mana pun. Yes. So tapi sebab terlampau takut, I lari je. Ya, betul. Kita kalau dah terlampau takut ni memang dah tak fikir dah, sakit semua, memang lari je terus. Setengah jam lepas tu, bila dah tenang, dah berhenti nangis, baru sedar. Baru perasan sebab kaki dah bengkak, baru sedar lah, baru tahu yang baru rasa sakit tu. Right. And basically Kak Katie tahu tak actually siapa yang actually berdiri kat depan tu? Tak tahu. Sekolah tu tak ada apa-apa history. Tak ada history. Tak ada history kena kacau. Tak ada history ada cerita-cerita orang nampak-nampak ke. Tak ada. Itulah the first. And after that pun sekolah tu bukannya dikenali sebagai sekolah berhantu ke apa. Tak ada. Itu je. It was just macam isolated incident je. It's just a one-off incident lah ni. Yes. And sekolah mana tu Kak Katie? Alah, sekolah rendah kat Kelana Jaya ada berapa je? Ada 2 je sampai sekarang pun. One of it. So one of it lah, dekat Kelana Jaya tu. Okay guys, salah satu sekolah rendah dekat Kelana Jaya tu, itulah tempat Kak Katie kena. Okay. Tapi kalau seingat I, tak lama lepas tu building tu dilupuskan. Sebab building tu pun sebenarnya building tu agak lama dah. Cuma macam that's why dia jadi tempat store, sebab tak ada guna kecuali sebab dia dekat hujung padang. So dia macam memang tempat dia orang bawah letak perkakasan sukan, atas letak barang. Macam tu je. Oh, tapi macam agak scary lah juga Kak Katie kan, sebab dia berpakaian full suit sebenarnya kan. Itu yang kita orang tak boleh nak comprehend lah daripada dulu sampai sekarang. Macam dia tahu pula kita tengah macam berkemah-kemah bagai semua. And then tapi yang kelakar tu sebab dah malam, so tak ada orang yang berpakaian seragam lagi dah. Semua dah tukar nak tidur, dan macam dah lepak-lepak punya atur cara. Macam semua dah pakai tracksuit dengan t-shirt je. So tiba-tiba dia seorang je macam tu. So macam agak terkejut lah. Macam wow, full attire dengan badge sekali. Kan semangat betul kan. Tengok tak ada kepala. Aduh dia kira macam ni, you kena imagine macam kasut semua ada baju. Because I remember very precisely, because I dekat lantai, I mencangkung. So bila I nak tengok tu, I memang kena tengok dari bawah ke atas. Cahaya bulan tu betul-betul masuk ikut tingkap and tembus saja kat kepala dia tu. Tembus je. So terus nampak dinding belakang dia. So kalau nak kata like orang prank, lepas tu macam it was just a small boy tapi pakai baju, tak. Because tangan pun tak ada. Kan baju kan tangan pendek. Yep. So dia punya the body tak ada. It was just standing there. Scary kat dia kan tengok tu. Aduh
Oh, wow. Kalau kena dekat I tu tak tahu jadi apa. Is either I pengsan. You akan lari turun tingkap juga. Aduh, ya. Oh, cuak You akan tu. terjun tingkap. Kan. Sama je. Survival mode you akan cakap, keluar je ikut mana-mana yang ada. Lagi-lagi pula pengakap kan. Confirm kita kena ada survival mode. Kan. Alright. Okay, so itu adalah cerita pertama Kak Katie. Tu cerita pertama lah, antara benda terawal yang jadi dalam hidup I. Tapi nobody can explain what. And macam saya cakap tadi, dia tak ada perkara apa yang berlaku sebelum, dan tak ada perkara susulan. Dia macam tu je. Benda tu satu je. Lepas tu tak ada apa. Okay lah. Pergi sekolah pun macam biasa. Semua tak ada. Tak ada macam terkejut ke, kena sampuk ke, meracau apa, semua tak ada. Macam itu je. Okay. Siapa yang cedera tu cedera, and that's it. Tak ada apa. Lepas tu fast forward to masa I menengah rendah, which I don't remember form berapa, dan form 2, form 1 macam tu lah. I ni agak lasak. So selalu macam kalau ada cuti ke, ada apa-apa aktiviti yang outdoor ni, macam memang okay nak join macam tu lah. So this one was another perkemahan, tapi kat luar, dekat Templars Park. Oh, Templars Park is quite famous lah kat situ. Yes, and this is in 93, 94 macam tu lah. Okay. Zaman ni Templars Park masih orang macam, dia masih ada tempat. Sekarang I tak tahu ada camping site lagi ke tak, tapi zaman I dulu Templars Park tu orang selalu pergi untuk piknik, pergi camping, ada tempat camp motivasi macam tu lah. So ini aktiviti yang I join ni is camp motivasi lah. So dia ada, macam mana dia pergi, you bus ni I pergi dengan sekolah. So bus berhentikan you, lepas tu you kena jalan kaki macam trekking sikit. Trekking sikit je, tak banyak pun. Masuk ke dalam sikit, dalam 10 minit 15 minit you akan nampak camping site lah. So you boleh dirikan tent and camp lah. So the story goes simple je dia. Masa dalam bus tu kita turun, lepas tu kita pun macam memulakan perjalanan nak pergi ke camping site. So sebelum kita ke camping site tu, cikgu dah briefing lah. Maknanya, oh nanti kita nak pergi trekking ni, jalan in a single line. Lepas tu macam make sure you tahu kawan depan, kawan belakang you siapa. Jangan pandai-pandai lari veer off your trail, or jangan pandai-pandai keluar daripada barisan, sebab ramai kan. Kita tak nak macam ada yang hilang, those kind of thing lah. So kita nampak okay, faham, tapi excited biasa budak-budak. Lepas tu jalan, cikgu pun dah pesan, okay, masuk hutan ni mulut tutup, jalan je. Kalau nampak apa-apa cantik ke apa, tengok dengan mata, jangan kutip apa-apa, jangan buat apa-apa, kita nak jalan je. Macam itulah lebih kurang. So semua orang pun jalan sambil sembang-sembang. Siang kan, very light-hearted, and just jalan je sembang-sembang. Tapi ada satu kawan ni lelaki, dia sambil jalan tu dia macam sambil tendang batu tau. Macam batu tu kerikil kecil-kecil tu. Dia tendang batu. Macam dia jalan tu sengaja tendang batu. Ataupun bila dia tengok batu tu melantun-lantun, dia kutip, dia campak pula kat kawan sebelah, kat kawan depan dia tau. So sepanjang perjalanan yang tak sampai 10 minit tu, itu kerja dia. Kutip batu, baling kat kawan depan, baling ke atas, baling ke belakang, macam tu lah. So jalan-jalan sampai dekat campsite. Semua orang pun macam okay, buat all the things that you're supposed to do, macam clear whatever area, nak pasang test and everything. Tiba-tiba kita dengar dia menjerit sorang-sorang. Yang kawan si baling batu ni menjerit. Yang si baling batu ni. Sebenarnya masa dia baling batu tu, kita dah perasan. Kita macam gelak-gelak je lah. Walaupun cikgu dah warning, tapi budak-budak kan gelak-gelak je. Lepas tu tiba-tiba dia menjerit. Lepas tu semua orang macam, apa asal budak ni menjerit kan? Lepas tu pergi dekat dia, rupanya dia kena baling batu. Dia kena baling dengan semua batu yang dia tendang dan dia kutip dan dia baling. Tapi yang pelik dia, bila dia kena baling batu, kita nampak tau batu tu datang dari tak tahu mana, dari langit, dari pokok, tak tahu daripada mana. Tapi bila cikgu cuba untuk shield dia, ataupun orang lain cuba untuk shield dia, maknanya berdiri depan dia or angkat tangan yang macam tahan dia supaya dia tak kena batu, tak ada orang lain yang kena batu tu. Walaupun you berdiri depan dia, ramai-ramai buat bulatan berdiri depan dia, cuba untuk jadi human shield kepada dia, you tak kena batu. Tetap batu tu cari
dan jumpa dia juga untuk dibaling. Oh, faham. Dan dia menjerit-jerit sebab batu tu kena dekat all over. Right. All over. Okay. So you basically you nampak tau, you macam you dalam panik kekalutan sebab dia menjerit-jerit tu, you boleh nampak batu berterbangan. Tapi satu pun tak kena you. Kena dekat dia. And it went on, I rasa berminit-minit jugalah sampai everything calm down again. And but that is one of the things yang I akan ingat sampai bila I masuk hutan, especially benda tua-tua ni. That I memang every time I pergi masuk hutan, I akan terfikir cerita ni. Sebab dia memang, orang kata bayar cash tu memang bayar cash on the spot. Kan. So itulah, kalau orang kata apa hutan ni ada pantang larang ke apa, I am a believer lah. Of course kan. Sebab yelah, usually kalau kat hutan memanglah dia ada penunggu-penunggu dia, ataupun ada yang dah menetap kat situ kan. So I think kawan you tu probably dia duk baling-baling batu kiri kanan depan belakang, and mungkin benda tu duk kumpul balik batu-batu yang dia baling tu. Mesh ni aku nak baling kau balik kan. Betul. Macam mana kita orang tahu tu batu yang dia baling? Is because bila lepas kena ke dia, batu tu jatuh ke tanah tau. So dia sendiri macam confirmkan yang macam, oh ya ni batu yang saya kutip tadi. Macam you can tell by the batu yang, sebab batu tu besar, ada kecil, ada semua everything kan. So dia mengaku bila cikgu tanya, kenapa ni, apa benda jadi sebenarnya, awak buat apa sebenarnya kan. Dia cakap lah kat balik kat cikgu, dia kata saya tak tahu, tadi saya macam main-main je, macam baling-baling batu dekat kawan depan, kawan sebelah, whatever. So ni lah batu yang saya baling tu. Macam tu je lah dia cakap kan. So kita pun tahulah yang macam itulah, kalau pergi tempat-tempat yang bukan tempat kita, jangan kata tangan lah. Bahaya tu kan. Kena baling batu, nasib baik tak pecah kepala ke kan? Nasib baik dia kutip batu kecil. Kalau kena kutip batu-batu besar, tak kalau baling saiz batu bata ke tak kenaya orang kata kan. Aduh. Benda lain I tak pernah nampak se-cash tu lah. Selalunya macam if you buat jahat, you buat naughty, bila-bila dia mungkin datang kemudian. But yang ni dia memang immediately, lepas je habis trail tu, sampai je dekat tempat camping tu, dia lah orang terus kita tak sempat buat apa-apa, tak sempat diri kemah kat tak apa, dia memang terus menjerit, terus jadi. So masa Kak Katie sampai dekat area campsite tu, lepas dah settle semua, lepas dah kejadian tu dah settle, so malam tu ada apa-apa jadi kat dia tak? Ataupun dia tak ada, duduk termenung ke apa ke? Tak ada. Dia cuma dia dipantau, I rasa malam tu dia ditempatkan sama khemah dengan cikgu. Sebab cikgu pun macam macam suspend jugalah yang dia takut jadi apa-apa dekat dia malam tu kan. So diorang letakkan dia sekali satu khemah dengan cikgu lah. Cikgu lelaki yang duduk satu khemah dengan dia. Quite interesting cerita yang nombor 2 ni kan. First time I dengar yang benda tu macam membalas balik kan. Usually selalunya macam kena kacau dulu kan, baru kita macam takut. Tapi benda ni macam seolah-olah macam dia tak buat apa-apa, tapi dia actually balas balik bila apa benda yang kita buat kan. That is something quite orang kata it's a new experience of story bila you cerita pasal benda tu kan. So far I belum dengar lagi lah cerita yang macam tu, yang as in benda tu boleh baling balik benda dekat kita. Betul kan? Itulah, itu yang tak tahu nak cakap dah, bila dah lama-lama ni kita rasa macam kelakar pun ada, tapi masa dia jadi tu memang panik lah. memang suspend dan panik sekejap, sebab kita tak tahu daripada mana siapa baling, bila dia nak stop, and kenapa orang lain masa tu orang lain tak sedar tau tak kena sebenarnya. Masa while the commotion is happening tu, orang try to shield dia tu, tapi tak sedar yang kita tak kena. Lepas tu baru kita sedar kita tak kena bila tengok dia je yang badan berbintat-bintat merah. Dia je lah yang kena, kita tak kena. Tapi yang tolong dia tu tak kena. Nasib baik. which reminds me to a story, yang ni macam selingan lah. I pergi camping ke Satria. Apa budak ITM, tahulah saya kena masuk ke Satria. ITM mana ni? So I dulu ITM Shah Alam.
Tapi zaman I is not even called UiTM pun. Oh, It's called maknanya itu ITM. ini zaman-zaman orang-orang lama lah ni. So basically it's a ITM main campus lah dekat Shah Alam tu. Guys. Masa tu tak adalah banyak sangat cawangan semua negeri ada branch macam KFC sekarang kan. Tak ada. Dia ada branches tapi tak sebanyak sekarang. So guys, basically Kak Katie ni orang-orang lama dekat UiTM. Okay, kita panggil UiTM, okay? Kak Katie panggil ITM, okay? There's no such thing as UiTM untuk Kak Katie. Kak Katie panggil ITM je. Okay? Alright Kak Katie. Kak Katie cerita you banyak cerita ITM kan. Yep. Apa ni, masa tu camping ke Satria di Pulau Kapas, Terengganu tau. Zaman ni Pulau Kapas cuma ada satu je resort. I rasa nama dia memang resort Pulau Kapas lah. So Pulau Kapas kalau you pernah pergi, it's not even that big. It's a small island. So Kesatria decided to ada buat camping activity kat situ. So first night tu kita orang tak duduk dekat resort. Kita orang duduk dekat campsite. So macam biasa kena tidur dalam tent bla bla bla. So first night tu okay je, tak ada apa. Macam biasa tidur. So the next day tu, lepas aktiviti yang dah di plankan oleh abang-abang kakak-kakak Kesatria tu, dia dah buat semua tu, dia ada macam masa untuk free and easy lah. So you can do whatever you want to do. Some people go mandi laut lah. Some people decided to pusing-pusing to pulau because the pulau is not even besar, so you can walk. So some of us decided to jalan-jalan. So there's a group yang jalan-jalan kat sini, ada group yang jalan macam-macam group lah, ada group yang kat mandi. So this one group of girls, diorang they were not in the same group as I was, but from where I jalan-jalan dengan my friends, I can see where they went and everything lah. So apparently macam that group berjalan sampai dia jumpa ada tanah perkuburan tau dekat atas, dekat Pulau Kapas tu. Oh, ada A very small, tak tahulah, macam small community punya tanah perkuburan. So they walk until diorang pun tak sedar, tapi diorang kata, oh terjumpa tanah perkuburan. Okay, tak kisahlah, jalan-jalan. Cuba saya jalan-jalan macam konon-konon pergi bercuti di pulau macam tu. So jalan-jalan kita okay, patah balik ke tempat campsite tu. Sebab kita orang dekat campsite tu tak ada fresh water. So fresh water akan dihantar dari resort. So every macam twice or 3 times a day, abang-abang Kesatria ni akan pergi ke resort, ambil fresh water bertong-tong dengan beberapa student dan patah balik bawa fresh water. So for some reason petang tu dia tolong ambil fresh water dekat resort. So ambil fresh water, balik daripada ambil fresh water tu, semua orang macam bersiap-siap untuk bersihkan diri. Nanti kejap lagi nak semayang maghrib sama-sama, nak solat sama-sama. Tiba-tiba dia macam diam je. Macam dia punya dia punya kemah punya mate pun cakap dia macam tak bercakap. Dia senyap macam. Kemah masa tu pakai kemah besar. So satu kemah macam ada 6 orang macam tu tau. So dia dekat kemah sebelah. So kita orang siap-siap. Lepas tu semua dah keluar dengan telekung nak semayang kat tengah-tengah. So dia dah bersihkan kawasan tengah-tengah untuk semayang berjemaah kat situ. So masa nak semayang tu dia tak keluar tau daripada kemah. So kawan dia yang duduk satu kemah tu pergilah cari dia macam, keluarlah, boleh semayang kan, macam kita nak jemaah ni, jomlah keluar. Dia stone je, dia macam duduk je dalam kemah tu, tak bercakap, tak buat apa-apa, dia senyap masa nak semayang maghrib tu. Lepas tu kawan dia pun malas lah nak tanya banyak kali, kot dia uzur ke, tak boleh nak semayang ke, tak apa, tinggalkan dia lah, kita nak jemaah. Masa kita orang semua tengah semayang, ada a few girls yang tak semayang masa tu, tapi diorang macam duduk kat kemah lah, kemah masing-masing. So masa kita tengah semayang jemaah tu, tiba-tiba kita dengar dia macam menjerit-jerit dekat dalam kemah dia tau. So macam okay, tak apa, kita teruskan je semayang maghrib tu. In the meantime, budak-budak perempuan yang tak semayang lain daripada kemah lain dah dengar dia ni menjerit-jerit, dah pergi ke kemah dia. So kita pun dah habis semua semayang jemaah tu, tiba-tiba macam masa tu yang ada yang pergi pun tak ada orang lain kecuali masa tu Kesatria tu apa dia panggil lah, dia punya, lupa dah dia punya yang senior tu kan, terus lari, yang perempuan terus lari pergi ke dia punya kemah. Lepas tu tengok dia dah meracau-racau macam tu tau. Tarik dia bawa keluar. Lepas tu tiba-tiba dia macam
lepaskan, dia macam tiba-tiba the first thing yang dia cakap is lepaskan aku nak balik rumah. Terus semua orang macam mana boleh balik, kita kat tengah-tengah pulau ni. Yelah. We need kita perlukan boat untuk balik ke darat macam tu kan. Yep. Macam tiba-tiba dia macam meracau-racau macam lepaskan aku nak balik tau. And she started macam nak bangun and nak lari. So orang macam pegang dia. So orang dah tahu lah masa ni okay, this is not herself because dia orang yang budak perempuan lemah lembut biasa. So macam dia tiba-tiba jadi ganas yang macam menjerit-jerit, menengking-nengking, lepaskan dia. Masa ni dia dah kena pegang. So orang lain pun macam dia ni dah kenapa kan, macam tadi elok je pergi tolong ambil air semua whatever. Dia tiba macam ni. Okay, lepas tu pegang dia menjerit-jerit, tapi no one knows what to do because masa tu kesilapan besar dia ialah tak ada lecturer, tak ada apa yang ikut. Macam they were supposed to come sampai the next day. So malam yang first tu tak ada siapa-siapa kecuali kami je lah. So basically the first night tu supervisor semua tak ada lah. Tak ada. Dia ada supervisor tapi student juga. Dia macam student yang senior. I see. So there's no one yang orang kata orang-orang tua lah senang cerita. Adult. Tak ada adult. So yang ada pun kakak-kakak dengan abang-abang senior je. Okay, so macam apa yang diorang boleh buat je lah. Malam tu macam baca Yasin, macam tu je lah bagi dia calm down. And then after that, Alhamdulillah dia calm down. Dia pun macam okay, senyap calm down. Lepas tu senyap, diorang pun macam monitor dia. Lepas tu tengok dia macam okay, malam tu okay. Dia pun macam dah sedar, macam dah start sedar. Tapi not fully herself lah. Dia macam boleh cakap, boleh minum air, orang bagi minum air semua boleh. Tapi dia banyak termenung macam tu lah. Lepas tu diorang pun tanya, pergi mana tadi, bla bla bla, pergi ada buat apa-apa ke. Lepas tu pecahlah cerita tu yang macam tahu diorang terjumpa kubur lah whatever semua tu. Okay, so tak apa. So the next day tu datanglah I think lecturers and adults yang lain lah. So, datang, so cerita kat diorang what happened to her bla bla. So dia kata okay tak apa. That's one of the lecturers yang datang tu memang ustaz. So dia kata tak apalah, kalau dia okay kita biar je, okay je, kita tengok je lah dia macam mana, macam tu lah. So the next day tu semua orang pun buat aktiviti macam biasa and dia still tak keluar daripada dia punya macam orang simply put macam kemurungan lah macam tu. Dia macam senyap macam tu kan. Okay. Tapi dia sentiasa ada kawan dia yang teman dia lah, dia tak bagi dia seorang-seorang. Okay, fast forward to a few hours, dah buat aktiviti petang, dah makan, dah bla-bla semua. Sampai nak maghrib, kali ni dia mengamuk lagi. Tapi this time dia mengamuk right before orang start sembahyang jemaah. Mengamuk and this time dia terlepas sebab semua orang tengah busy nak jemaah ni. Terlepas and dia terus ke laut. Terus ke laut, terus menjerit-jerit dalam senja maghrib tu, nak ke tengah laut and berenang-renang sambil dikejar oleh budak-budak lelaki ni yang macam yang tahu that is not her. Macam kejar dia dekat tengah laut. Sambil dia menjerit-jerit macam aku nak balik. So semua orang macam tarik dia balik, meronta-ronta ke atas pasir ke apa benda, meronta tergulik-tergulik kat situ. Yang lecturer yang ustaz tu pun tolong sekali baca ayat-ayat semua everything. Dia calm down sekejap tapi macam marah-marah lah. Marah. And then dia macam penat tu, lepas tu dia macam tersenyap sekejap. Lepas tu dia okay balik. Macam tu. Second night. Masa ni semua orang dah macam dah dua kali jadi dah ni. Kita nak balik hari keempat. Dia macam 4 hari 3 malam, 3 hari 4 malam, macam tu pun lupa, confused. Okay. So macam ada semalam lagi gua tak silap macam tu. Okay, so fast forward, kira macam second day tu dia masih macam tu tapi berjaya masuk air kan. So pun I tak faham keputusan apa yang diorang ni buat. Malam tu ada operasi burung hantu. My favourite activity, operasi burung hantu. Walaupun against a few student actually macam cakap kita tak sedar hati lah, tak boleh ke kalau tak buat kan, sebab one person already macam ni. Lepas tu you nak buat operasi burung hantu, macam sumpah tak semua orang tak sedar hati lah. Tapi kesatria at that zaman macam pemerintahan kuku besi sikit. Dia macam tak, kalau I cakap nak buat, you student tak boleh cakap apa-apa, you junior tak boleh cakap apa-apa, macam tu lah. Nak buat juga. So semua orang yang tidak mempunyai alasan kena pergi operasi burung hantu tu. So malam tu dia dah beraturkan lah semua orang, kan dia nak masuk, nak pergi hantar entah mana-mana, nak suruh duduk dalam gelap kan.
So malam tu I dah cakap dekat my kawan yang kat satu kemah dengan I tu, I cakap I macam light-headed, macam mungkin penat sangat the whole day beraktiviti. I rasa macam I light-headed, I rasa I tak nak pergilah. Nak bagi tahu dekat sini, kata I don't feel so good, macam I don't feel macam boleh buat operasi ni. Lepas tu my friend cakap, alah janganlah, kalau you tak pergi, I tak pergi sebab I takut. Macam tu lah. Ramai girls masa tu macam tu. Lepas tu I cakap, tak boleh, I betul-betul tak boleh. Betul-betul tak boleh angkat kepala I pening. Lepas tu my friend paksa juga. Dia kata tak ada, kalau I kena pergi, you kena pergi. Okay fine. So I beratur lah. Tapi dia beratur dalam keadaan tak selesa. Elok je dia macam bagi nombor tau. Macam bagi nombor untuk dipecahkan kepada kumpulan. Sebab setiap kumpulan tu nanti dia akan bawa satu sini akan bawa, dia akan tinggal kat salah satu tempat lah. So dan dia duduk bagi nombor 134 tu sampai dekat turn I, and betul-betul I black out. Betul-betul I just macam terpingsan sekejap sebab terlampau penat kot. Masa terpingsan tu tiba-tiba I macam rasa dalam pingsan I tu I macam I jumpa budak perempuan yang kena sampuk tu tau. Okay. So dalam keadaan pingsan / dream, mimpi, I macam nampak dia, and I nampak dia duduk dekat kubur tu. Oh, okay. Dia duduk dekat atas satu kubur tu, and dia duduk, masa tu malam lah sebab kita nak pergi operasi tu malam kan, and malam tu dia main duduk kat kubur tu. Tapi kata my friend, I ter-black out tu tak lama pun, macam seminit macam tu je, baru terbangun balik. And bila I terbangun tu, I dah bagi tahu tau, I terus cakap macam so weird, but when I blacked out, I saw her at the kubur. The kubur that she said she went to. So my friend ni pergi bagi tahu dekat one of the kakak senior lah, cakap macam terus serius lah nak teruskan. Betul kata tak, kita teruskan. So diorang bagi I tinggal tau, sebab I dah ter-black out tu. Diorang okay lah, kawan I kena pergi, I tak payah pergi. So masa I duduk tu, and diorang semua pergi, Mia tu jadi lagi sekali, meracau-racau lagi sekali. Tapi this time lari menghala ke kubur tu. Okay. And not many people was around tau masa tu, because semua dah pergi operasi, dah pecah-pecah. Ada a few of us, tapi tak ramai. So yang tinggal ni, kebanyakannya perempuan ni macam tergamam, tak tahu dia macam nak lari pergi mana. Nasib baik one of the groups yang dibawa untuk pergi buat operasi buruh hantu tu lalu kat kawasan yang dia lari pergi. Macam they were there lah masa dia lari tu. So they were there. Tiba-tiba dia lari datang tu. Dia orang pun dalam perjalanan yang sama. Dia orang macam Mina ni tiba-tiba lari, kenapa macam ada orang lari kan. Lepas tu dia orang macam intercept dia, and dia meronta-ronta menjerit-jerit nak pergi kubur. So semua operasi dibatalkan. Drag her, literally drag her, tarik, sebab dia meronta-ronta, tarik dia ni melalui jalan atas pasir, and terpaksa tarik dia macam tak tahu lah, macam I first time nampak orang macam kena siksa pun juga, sebab dia meronta kan. So macam tarik dia, because nobody boleh dukung dia, tiba-tiba terlampau berat. Tarik dia, bawa balik ke campsite, tenangkan dia, beramai-ramai baca Yasin untuk dia malam tu. Operasi dibatalkan sampai dia calm down. Tapi nasib baik dia ni jenis yang macam masa benda tu jadi, kalau dia dibacakan surah ke, baca surah Yasin ke, mengaji ke apa benda, dia berhenti tau. Until the last day. Okay. The next morning tu kita orang nak balik. So the next morning ada 2 kali kot boat datang untuk, macam 2 batch lah akan balik. Macam satu batch pergi, nanti tunggu satu lagi boat, lepas tu baru satu batch lagi balik. So first batch dah pergi. Unfortunately I was in the second batch yang dengan dia tu lah. So semua orang pun load barang bla 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 naik atas boat. Boat elok je start jalan, dia tiba-tiba nak terjun ke dalam air. Dia nak terjun while the boat is tengah berjalan atas air. Boat is boating. So dia tiba-tiba nak masuk dalam air. Berhenti terus boat tu berhenti sebab dia tiba-tiba menjerit-jerit yang macam, aku nak balik, kenapa aku kat sini, macam aku nak balik, lepaskan aku boat, macam nak lompat. Pegang lagi, bawa lagi sampai ke JT. Bawa dalam keadaan menjerit tu, bawa ke JT, sampai ke JT. Dia
terpaksa tak balik naik bas. I pun tak tahu apa jadi dekat dia in the end. Sebab bila sampai dekat JT, dia masih dalam keadaan macam tu. Tapi kita orang ni dipaksa naik bas. Tak apa, tinggal je. Siapa yang tak berkenaan, naik bas. So dia ni ditinggalkan untuk naik kereta balik dengan lecturer. So yang the rest kita orang ni balik naik bas. So bila fast forward everything, yang selepas beberapa minggu, ni jadi gosip lah. Bila dah balik pada Kesatria tu, kecoh lah satu squad Kesatria tu kan, what happened to her, blah blah blah. So apparently the long story is that masa diorang pergi jalan-jalan, grup perempuan ni pergi jalan-jalan, diorang tak perasan kat situ ada kubur. So dia macam, it's not even a tanah perkuburan macam a proper tanah perkuburan tau. Dia macam kubur lama yang you dah tak tahu kat mana kepala, kat mana kaki, kat mana batu nisan ni, kat mana batu nisan tu. Yang mana kan batu nisan bila dah lama-lama kan dia bergerak, beranjak, sengit semua kan. So apparently according to kawan dia is that dia terlangkah ke terpijak one of the kubur. So itu yang jadi dekat dia masa diorang pergi jalan-jalan tu. So bila starting daripada pagi tu yang dia terlangkah kubur tu, terus jadi ke dia. So benda yang ikut dia tu adalah benda yang memang selama ni ada di Pulau Kapas tu. Oh, okay. So ikut dia sampai ke JT lah. Oh, ikut sampai ke JT. So basically terpaksa dihantar berubat, lepas balik. Maknanya dia dibawa balik ke Shah Alam balik, baru boleh pergi berubat. Memang sepanjang perjalanan tu memang kadang-kadang dia memang macam tu lah. Dia ada masa dia okey, ada masa dia murung, ada masa dia meronta-ronta macam tu. Kesian juga Kesian kan? Penat punya. Kesian, penat, menakutkan orang lain. Kan. Tapi I rasa masa you blackout tu, and you nampak you punya friend dekat kubur tu, I rasa probably they switch their souls. I don't know. Probably. Or probably it's just her looking to say minta tolong ke. I pun tak tahu. Sebab it happened so fast that I dah rasa macam kita kan, macam kalau kita lightheaded, macam penat tu, kita boleh rasa macam badan tak larat macam tu kan. So that's exactly what I felt. So I dah cakap dah, I tak nak pergi ni, tapi tak boleh bagi alasan apa-apa unless you betul-betul sakit macam tu baru tak pergi kan. Sampai yang beratur tu memang I tak larat, pum tiba-tiba terus blackout. And dia sekejap tau, macam dalam split second tu I nampak dia kat kubur tu, I nampak dia duduk dekat tepi kubur tu. So probably tu adalah some kind of petanda lah kot. Probably, I don't know. Tapi dia tak bercakap. Yelah. Dia tak bercakap, dia just duduk je kat situ. Maksud I pun macam spook, macam terkejut tu, terus tersedar. And do you still keep in touch with that particular friend of yours? No more? No, because she wasn't even in my course. So macam kita cuma kenal sebab kita pergi ke satu batch. Kena gitu-gitu je lah. I don't know how UiTM works now, but dulu macam you ada satu belas sabit merah ke apa dulu ada, tak ingat lah. Lepas tu ada Kesatria, tapi you tak boleh pilih tau you punya co-curriculum tu apa. So macam ikut you punya nasib lah. You dapat apa. Pasal kalau you dapat Kesatria kan, you kena buat sampai 3 sem, tak silap So but the next semester tu dia dah, I dah tak nampak dia dah. So masa that semester je, it was my first semester. So semua orang masa tu tengah blur-blur, muda-muda tak tahu apa, dengar je cakap senior-senior secara membuta tuli macam tu kan. Kesian first semester dah kena macam tu dah kena bully dengan senior, lepas tu dah kena member pula kena rasuk hantu pula bagai. Lepas tu orang yang pergi sekali camp tu tak tahu buat apa-apa. tak ada orang boleh tolong on an isolated island. Tak ada siapa boleh tolong apa-apa. You kat situ je lah macam tu. Itulah cerita dia. Tapi we were thinking if macam thinking back, sebenarnya everything that happened to her tu sebenarnya it could have been worse, because we were on an island and dikelilingi oleh a body of water that macam nasib baik dia tak menyelinap masa orang tengah tidur, tiba-tiba pergi drown herself ke. Kan bahaya juga. Because so many other things can happen. Ataupun operasi burung hantu tu diteruskan, lepas tu hilang masa burung hantu ke. Kan. Kira masa dia lari tu
Berhantu tu baru nak start tau. Operasi tu baru nak start. Diorang baru pecah-pecah, baru nak pergi menuju ke destinasi masing-masing. Cik baik kan. Tak ada orang yang ditinggalkan lagi. So recall tu was quite cepat. Just imagine kalau operasi berhantu tu dah start, then suddenly this particular girl terus lari and pergi kat kawasan kubur and no one knows kan. Exactly. And then korang pun balik macam operasi berhantu dah habis dan tiba-tiba Mina tu tak Exactly. ada kan. Masa tu macam there's a lot of fights lah. Bukan fights yang macam bergaduh, bertumbuk, tapi fights dari segi macam the juniors are saying macam it's not safe, macam we don't have macam siapa-siapa nak tolong kita, or siapa-siapa the nearest yang kita boleh minta tolong is orang kat resort. Itu pun nak kena lari pula pergi kat resort tu kan. Tapi macam seniors was quite adamant lah. Dia macam tak ada kita dah ni semua ada. Satu lagi they always go back to macam this one ada markah. So macam everything that you do ada markah you macam ni. So if you don't participate in this one, then you tak dapat markah ni, tak dapat markah tu. So macam you nak tak nak aku, you macam okay lah terpaksa buat juga. So basically the seniors are using the veto power lah, menggunakan kuasa veto sebab dia adalah senior. Yes. I mean macam tu lah lebih kurang. Ni dah jadi cerita gosip kesatria pula. Marah pula kalau ada abang-abang kesatria ke kakak-kakak kesatria yang baik-baik kat sini kan. Tapi that's what happened masa zaman I lah. Tapi I don't think it's something yang cuma jadi dekat this particular group je. I rasa mana-mana pun ada je benda-benda macam ni kan, yang macam kita selalu digertak dengan nak markah ke tak nak markah ke tak nak. I think itu adalah perangai biasa kalau sesiapa yang dah bergelar senior kan. So they just trying to get back to you sebabkan diorang dah pernah kena sebelum ni. Diorang just nak balas balik. Cycle of life. It's just a cycle 20. Aku tak tahu guys. I hope that kepada sesiapa yang tengah tonton sekarang ni, aku harap yang korang ni adalah senior tapi bukan senior yang macam ni. Okay kan. Make sure korang adalah senior yang bertanggungjawab, yang jaga anak-anak ataupun yang jaga adik-adik junior-junior ni kan. Kesian tu kan. Sebab dulu dia punya ayat threaten dia macam nak repeat ke? Nak repeat ke next semester? Nak repeat ke? Kita macam dengar nak repeat tu macam damn son macam tu kan. Alright. Okay Kak Katie, thank you so much Kak Katie for sharing with us a very seronok punya cerita malam ni. We have pengakap punya cerita, we have cerita kena baling batu, and then the last one is cerita kena rasuk dengan hantu kubur tu. Alright, thank you so much Kak Katie. Do you have anything to say to your fans? Okay Kak Katie, you sekarang you can ada satu page tau, Kak Katie fans macam tu kan. Aduh. Tak adalah. Apa ni just wanted to say macam benda-benda ni macam scary while it happen. Macam it is really scary when it happens, sebab selalunya macam tak sangka kan, tu macam terkejut, whatever kan, panic kan. Tapi bila you fikir-fikir balik over the years that it happen, kadang-kadang ada yang kelakar, ada yang macam teaches you something, those kind of thing. So these are stories yang macam happen while I was growing up. Yang I rasa sekarang ni bila I fikir balik macam kenapa I tak buat macam ni, kenapa I tak buat macam tu. Kan sebab macam kita macam panik. Kadang-kadang kita rasa, kita selalu dengar orang cakap masa nampak hantu sekian-sekian ke, kawan kena rasuk ke, macam aku baca ni aku azan whatever kan. Tapi based on I punya personal experiences that I tak tahu lah, mungkin I punya ilmu agama tak tinggi mana. Selalunya bila benda-benda jadi macam ni, I selalunya panik yang macam tergamam je. So I selalu macam tergamam, lepas tu macam apa yang nak buat ni. So the next thing is just buat apa untuk menyelamatkan diri sendiri, dan paling logik je lah. Sebab tu kadang-kadang I rasa macam cerita ni macam kelakar je. Tapi masa dia jadi sumpah tak kelakar. Macam tu kan. So Kak Katie, do you have anything to say to your new fans? Anything at all? Tak adalah. Tak ada fan lah. Thanks for listening. Panjang umur, jumpa lagi macam kan. Takkan tak ada fans Kak Katie. You should see, you should read all the comments. I punya jari ni Kak Katie sampai lengur tau, nak reply satu persatu. Kita nak Kak Katie, we want Kak Katie, those kind of things. Aduh kan. And I was thank so you lucky for inviting. I am so lucky to have you again tonight in regards to telling your scary stories. But I'm not so sure, do you have more to share with us? I can korek-korek ada, tapi dia macam era lain pula. Hari ni for some reason dia terjadi, I didn't actually plan it to be berkisahkan
macam badan berpasukan dengan kisah-kisah camping, tapi tiba-tiba jadi cerita macam tu kan. Ada a few other stories yang mungkin kita boleh share lagi in the Kak kita future, nak share lagi. insyaAllah. Okay guys, kalau Kalau ada orang nak dengar lah. dengar tu. Kalau korang nak dengar, korang kena komen kat bawah. You guys request for KT Part 3 pula. Okay, kat KT Part 3 InsyaAllah kita try lagi untuk dapatkan kat KT. Okay, sebab kan macam saya cakapkan daripada awal, Kak KT ni busy. Walaupun dia suri rumah, dia sangat busy. Ada macam-macam benda dia buat. Okay, alright lah Kak KT, thank you so much for sharing with us. Okay guys, kepada sesiapa yang nak ingin share cerita korang dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun di Instagram @hellosegment. And aku just nak bagi tu info terbaru, The Segment sekarang kita ada The Segment Discord. Discord ni adalah satu platform di mana aku akan kumpulkan semua subscriber The Segment untuk kita buat real time chatting dekat situ kan. So basically kalau korang nak share cerita korang kat situ ke apa, korang boleh join. Okay, aku akan tinggalkan link dekat bawah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa